Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا رحم سليمان فحمنا وفحمناها سليمان وإذا أتيناه حكما وعلما وسخرنا من أداه الجبال يسبحن والطير فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، الحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditemukan, mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada dalam bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan kata dalam bulan Sya'ban, syukurlah. Bermaksud tuan-tuan peka bulan ni bulan yang Allah berikan dengan banyak kelebihan. Tapi kalau siapa jawab bulan ni bulan Februari, betul juga. Tapi dia tak peka bulan ni adalah bulan Syahri, kata Nabi SAW dalam kitab Hidayatus Salikin. Nabi SAW menyatakan bahawa Rajabun Syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati, bulan bagi umatku. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, bulan Sya'ban ni satu bulan yang Allah berikan kelainan daripada bulan-bulan yang lain juga. Dia ada keistimewaan, dia ada keistimewaan. Dan segala perbuatan amalan kita setiap hari ini Allah Subhanahu wa taala akan lihat melalui malaikat yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan laporan dia dalam satu hari, iaitu pada waktu pagi, waktu subuh, dan pada waktu petang, iaitu waktu asar. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta, maka jagalah kamu di antara hari ataupun waktu itu solat kamu, iaitu solat pertengahan. Sebahagian daripadanya menyatakan bahawa solat pertengahan ini adalah solat subuh, dan ada sebahagian berpendapat bahawa solat pertengahan itu adalah solat asar. Jadi kedua-dua waktu ini mempunyai kelebihan yang tersendiri juga, dengan kelebihan yang banyaklah melalui Nabi SAW. Bila kita berada pada waktu subuh, orang bangkit diberikan kekuatan yang luar biasa, iaitu kekuatan jiwa, keimanan dia. Kekuatan seseorang adalah daripada kekuatan keimanan, bukan tubuh badan. Tubuh badan kuat, tapi keimanan tiada baginya, tiada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah syukur banyak-banyak Allah beri peluang kat kita. Mudah-mudahan kekuatan keimanan yang Allah beri kat kita ini, kita dapat istiqamah sampai kepada hujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, pada waktu inilah subuh dan asar. Dan setiap minggu juga laporan akan dibawa juga untuk bertemu Allah SWT, iaitu pada Yaumul Khamis, pada hari Khamis. Sebab itulah bila ditanya sahabat-sahabat ke atas Rasulullah SAW, mengapa Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin, maka Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya Yaumul Isnin Yaumul Milad, iaitu hari Isnin itu hari kelahiranku. Jadi Nabi SAW menyambut hari Isnin ini sebagai hari yang istimewa kerana kelahiran Nabi SAW dan Nabi berpuasa. Bila ditanya Yaumul Khamis, pada hari Khamis kenapa pula Nabi SAW berpuasa? Maka Nabi berpuasa hari Khamis kerana pada hari itulah malaikat mengangkatkan segala amalan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi inginkan supaya setiap waktu yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala pada hari Khamis itu, Nabi sentiasa dalam keadaan beribadat. Sebab itulah kita disunatkan berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis, sunnah Nabi SAW. Itu pada setiap minggu. Dan ada satu hari lagi laporan kita ini akan dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tahun. Bila waktu dia? Iaitu pada Nisfu Sya'ban. Bila Nisfu Sya'ban? 5 hari lagi. Sekarang 10 Sya'ban. Ibu-ibu, ayah-ayah, maka kita pada Nisfu Sya'ban itu yang bagi orang kita ini membuat amalan berkumpul dan baca Yasin. Kalau dalam kitab Majmu' Syarif, dia tiada dalam hadis, tetapi amalan di antara ulama-ulama dahulu dibaca Yasin 3 kali. Ingat tak dulu kita masa kecil-kecil, orang tua kita ajak pergi masjid, disambut Nisfu Sya'ban. Kalau di kampung Tuan Haji Syawal, dia ada kenduri, ingkong. Ingkong ni ambeng. Ambeng maksudnya dia buat ambeng, ingkong. Bila ingkong ni hari pembesaran Islam, dan nasi ambeng tu dalam dia ayamnya seko. Seko tu ayamnya biasanya dia tak belah, dia letak seko tu. Tapi dimasaklah, bukan letakkan ayam dengan bulu-bulu dia. Ini ayam dari masak tu, dibuang perut dia semua, kaki-kaki dia tu dibuang, kuku dia, kepala dia buang, muncul dia letakkan atas seko. Dia panggil ingkong. Ada perayaan-perayaan Islam disambut sedemikian di sana. Kenapa? Pada malam itulah dikatakan bahawa pertukaran amalan kita. Sebab tu kita disunatkan kita berpuasa, supaya pertukaran bila Allah tanya bagaimana hamba tu, bukannya Allah tak tahu, sekadar bertanya kepada malaikat sesungguhnya di dalam keadaan berpuasa. Sebab itulah ibu-ibu ayah yang Allah Ta'ala, bukan sahaja Nisfu Sya'ban, tapi puasa sunat ni diajar Nabi SAW. Puasa pada setiap bulan sebanyak 3 hari. Sama ada ibu-ibu ayah nak puasa pada hari putih ataupun pada hari-hari Yaumul Isnin wal Khamis. Isnin ataupun juga pada hari Khamis, ataupun pada awal bulan, pertengahan bulan, hujung bulan dalam bulan Islam. Itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau ibu-ibu tak nak puasa pun tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi tak puasa nak buat apa? Makan je lah.
Sebab hidup dalam keadaan ada orang berprinsip makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tanya pada diri, kalau makan untuk hidup, dia rasa diri dia ni tahulah bahawasanya kenalah abdikan diri pada Allah Ta'ala. Kalau hidup untuk makan, memang kerja lain tak ada, kerja makan je lah. Makan memang tak banyak orang kita, dia makan sikit tapi makan, maksudnya sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, bukannya makan sikit-sikit. Itu dua benda yang berbeza. Kalau sikit-sikit makan, kerja lain tak ada, makan je lah. Tapi ingat, 4 bulan ni lah hujan dia besar. Kenapa besar? Bulan ni adalah bulan kenduri. Kalau orang Jawa, Haji Syawal. Ustaz bukan, Ustaz bukan, Ustaz Melayu, terus tak ngaku jauh. Orang Jawa bulan ni dia panggil bulan ruah. Bulan ruah ni diambil daripada perkataan arwah, roh. Sebab itulah bulan ni bulan banyak kenduri. Tak tahulah tengah harinya ada kenduri ke tidak kat sini. Tapi biasanya akan buat satu ahad penuh sebelum sampainya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau kita hayati sungguh-sungguh, orang berpuasa memang diberikan ujian macam itulah. Kita dalam bulan Ramadan pun diberikan ujian. Tapi ingat, fadilat kelebihan dia kadang kita tahu Allah bagi banyak sangat. Saya pernah, saya cerita ni pengalaman saya pernah berpuasa putih. Puasa putih ni puasa sunnah Nabi, iaitu puasa pada 13, 14, 15. Itu dikenali puasa putih. Iaitu pada 13, 14, 15 ni bulan akan jadi penuh. Orang panggil bulan penuh atau bulan purnama, atau orang panggil bulan mengambang. Malam macam ni, tengah malam kita tengok bulan mengambang tapi belum cukup kembang. Dia kembang betul-betul bila 15. Bila 15 tu macam bola bulan. Kita disunatkan puasa. Saya puasa 13, 14, 15. Tapi ujian dia cukup besar. Ibu-ibu, ayah-ayah kalau berpuasa 3 hari berturut-turut pada setiap bulan, ujian dia cukup besar. 3 hari itu rasanya cukupnya lama, ya Allah. Dah macam sebulan puasa. Ujian dia banyak. Orang makan, kita tak makan. Berbanding dengan puasa sebulan, bulan Ramadan semua puasa, kita tak terasa. Tapi bila 3 hari ni, ya Allah, bukan saya sendiri cakap, beberapa jemaah saya sendiri kata, Ustaz cakap betul Ustaz, saya nak habiskan 3 hari itu cukuplah Ustaz. Saya ingat saya je kata, betul Ustaz. Tapi Allah balas yang saya pun tak tahulah. Ini mungkin agaknya susunan daripada Allah Ta'ala. Pernah saya berpuasa pada 13. Hari itu adalah waktu PKP nak beransur. Dah bersembahyang Jumaat, masa tu dibagikan pada jemaah 100 orang. Dulu kan masa PKP kita tak boleh solat Jumaat. Bukan saja tak boleh solat Jumaat, tak boleh keluar rumah. Siram pokok bunga keluar tu, dekat air tu nampak balik kereta polis lalu terus masuk. Air pun tak kunci, bunyilah takut. Padahal polis tak nampak pun. Kita punya takut masuk dalam air terbuka. Kemudian masa tu dah jadi 100 orang. 100 orang dah boleh buat kerja kahwin dah. Tapi ada limit dia. Buatlah 1-2 balai, kena ada penjarakan 1 meter, 1,5 meter. Masjid pun sama, habis kapet tanpa dengan selotip. Akhirnya tukar kapet baru. Nampak buruk. Selotip. Jadi saya masa tu puasa putih hari Jumaat. Lepas Jumaat dimaklumkanlah
paling daripada ahli Korea, kata Ustaz, lepas Jumaat nikahkan anak saya. Saya kata insyaAllah. Jadi lepas Jumaat saya pun tunggulah. Masa tu jemaah lebih kurang dalam 100 orang. Dan nikah kat masjid, dia bagikan dia punya syarat. Syarat dia pegawai syarat yang dijemput tu cuma orang-orang tertentu. Untuk imam 2 saksi, biasanya imam 2 dengan Bilal. Satu lagi ialah pegawai adat untuk sidang. Itulah 4. Termasuk pengantin 2, kemudian ada wali, kemudian beberapa di kalangan rombongan pihak lelaki dan perempuan. Tak lebih dari kurang dalam 25 orang. Pesanan daripada Jabatan Islam kata Ustaz, tak boleh nikahkan macam sebelum PKP. Sekitar dalam 20 minit selesai. Itu syaratnya. Jadi saya pun tak pernah datang. Lepas dia nikah aja, nak keluar tu semua nak keluar, tuan rumah cakap Ustaz, kita sediakan jamuan kat rumah. Tapi jamuannya memang tak buat banyak sebab dalam masjid ini orang saja jemput datang Ustaz. Kita dah siapkan malai tapi duduk jalan-jalan. Jadi yang lain kata, okeylah tak apa pergi. Tapi saya bisilah dengan tuan rumah. Saya katakan, saya minta maaf. Kenapa Ustaz? Sebab hari ini hari putih 13 hari bulan. Saya puasa. Oh, tak apalah Ustaz. Terima kasih Ustaz nikahkan anak saya. Kita sama-sama. Saya balik. Kawan pun pergilah. Ini biasa makan tak ramai. Masak dia mesti sedap daripada masak banyak-banyak. Jadi dia kata ni specialnya. Ustaz saya pergi, tak pernah pergi. Tak ada rezeki saya sebab saya puasa. Betul ke tak ada rezeki? Kita tak tahu. Lepas saya nak masak, lepas saya nak buat buku, saya baru habis asar. Dalam pukul 5.30 saya pergi dapur. Cakap Abang nak masak apa buku? Abang nak makan apa? Dalam 4 bincang-bincang nak makan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, ni mak saya pesan mangkuk tingkat. Sampai mangkuk tingkat. Allah Akbar. Kenapa dah susah-susah? Itu biasa orang cakap. Dalam hati cakap pun, Alhamdulillah, tak payahlah aku nak masak. Allah susun ni, Allah susun. Sini cakap. Saya kata terima kasih kerana salam mak lah. Tak terjadi nak masak sebab apa dah datang itu. Dibawakan juada. Alhamdulillah. Selesai 1 hari. Besoknya 14 hari bulan Islam. Hari esoknya hari Sabtu, hari langsung kerja kahwin. Bila kerja kahwin langsung tu dia buat tak besar, sekampung je. Masaknya pun tak banyak, ada dua malai. Jalan-jalan. Lepas tu saya pun masuk pergi lah. Saya pergi bila tak kacil nak pergi tengah hari orang tengah makan. Jadi lah dia orang pergi. Bila saya pergi 15 minit sebelum masuk asar. Tujuan saya apa? Sebab nak bagikan sumbangan. Itu je. Biasa orang kita macam tu kan. Tak makan tak apa, janji kita hadir. Kehadiran tuan-tuan akan menyerikan lagi majlis kami. Itu dia suruh hadir je. Jadi saya pun pergilah. Saya pergi 15 minit. Saya sampai. Saya kata subhanallah. Kerja kahwin paling cepat. Sebab apa? Pukul 4 lebih kita susun kerusi. Susun meja. Orang Jawa dia kenduri kahwin. Pukul 4 susun kerusi tak. Sampai kota. Saya sampai tengok dah susun kereta. Allah subhanallah cepat sungguh. Saya panggil buat mati semua. Assalamualaikum. Kita minta maaf lah kak. Saya datang ni nak ucap tahniah dan saya nak pergi sumbangan ya. Terima kasih jemput saya. Ustaz makan. Hari ni hari 14. Hari puasa putih. Ya Ustaz tunggu. Apa? Aku lagi semalam dah pergi. Semalam hari ni banyak lebih Ustaz. Allah. 2 hari.
Dalam cakap alhamdulillah, hari kedua tak payah masak. Kata subhanallah, balik memang banyak lebih. Hari ketiga 15 hari bulan, 15 hari bulan Islam. Tahu tak, hari itu saya merancang memang masak. Sebab apa? Sebab tak ada kerja kahwin, tak ada kenduri. Dan saya pun pergi macam biasa subuh, zuhur, asar. Tiba asar, habis sembahyang, bagi salam je. Lepas tu saya nak keluar ni, ramai-ramai, rupanya ada seorang hamba Allah. Dia ni ayah dia orang masjid ni lah, Haji Mahmud, anak dia duduk kampung saya. Belakang rumah dia ni, dia ada bela itik ni dia buat sehingga saya banyak itik. Jadi lepas asar anak dia jumpa. Ni cerita betul. Kata ustaz, minta tolong ustaz, datang rumah. Saya kata tak apa, saya buat akikah. Tetap bila sebut akikah dia sebut akikah ada pun tentang ada kambing. Saya kata subhanallah, akikah Ustaz, saya minta tolong Ustaz datang rumah baca doa selamat. Saya kata insyaAllah. Tapi saya tak cakap saya puasa, sebab orang minta tolong untuk baca doa. Jadi saya pergilah. Kawan-kawan cakap, bukan ke Ustaz puasa gitu? Yalah, memang saya puasa. Dia orang minta baca doa, kita pergi. Saya pergilah. Saya buat, memang saya imam situ. Saya bawa doa selamat. Subhanallah. Masa tu PKP, tapi juara dah nak kambing belakang tu memang tu boleh itik. Lepas saya tahlil, semua beratur sebab meja besar. Ada tamu saya, sup lagi, tengok sup kambing tak salah saya. Rendam itik, ya Allah. Ayam masak merah, nasi minyak ke nasi biryani. Kata ya Allah, macam-macam. Kawan-kawan dia bawa makan di tempat saya. Saya tengok, dia kata macam ni saya tak boleh duduk lama. Saya kata, takkan saya nak tengok kau makan. Saya minta izin lah, sebab saya puasa. Dan tinggal sikit je walaupun nak sampai maghrib. Saya mungkinlah cakap tuan rumah, tuan rumah. Dia kata, tuan minta maaf banyak, saya nak balik. Ustaz, kenapa tak makan? Saya hari ni hari ke-15, hari putih. Nanti kejap Ustaz, Tak apa, saya kata. Tak payah. Tak boleh Ustaz, Ustaz datang sini, Ustaz puasa, Ustaz tunggu. Kita bungkus, Allahu Akbar. Hari ketiga puasa, tak ada masak. Saya balik, penuh bakul untuk saya. Maghrib tu saya cakap, tadi makan apa kata? Rendang itik Ustaz, sedap untuk daging kambing. Berapa baik ketul untuk makan daging itik. Dia bosok-bosok Ustaz, seketul. Aku dapat 4 ketul. Ini susunan Allah bagi puasa. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Ta'ala nak cerita Syakban ni, Aisyah bagi tahu, aku lihat Nabi SAW berpuasa penuh pada bulan Ramadan, dan kusangkakan bahawa Syakban ini seperti mana puasanya Ramadan, kerana Nabi banyak berpuasa pada bulan. Ambil peluang ibu-ibu, ayah-ayah, kita puasa pada bulan ini. Sebab puasa ni salah satu amalan yang dia ini akan berbicara besok di hadapan Allah. Sebab ada 2 amalan yang akan berbicara. Satu, puasa. Satu lagi ialah orang yang membaca Quran. Quran itu akan berikan kepada Allah Ta'ala dengan syafaat. Sebab tu siapa baca Quran memang dapat syafaat. Dia sendiri yang berbicara kepada Allah Ta'ala, berikan kepadanya dengan syafaat dari Quran. Yang kedua, puasa. Ada amalan-amalan yang Allah bagi kat kita. Apa saja amalan yang baik Allah berikan, dan ganjaran terus dibagi tahu.
Tetapi puasa bukan sahaja diberikan terus, tetapi ada satu rahsia. Apa rahsia? Sehingga kan Nabi SAW bagi tahu, sesungguhnya orang yang berpuasa, puasa dia untuk aku. Siapa cakap? Nabi kata. Tapi itu Allah yang bagi tahu kepada Nabi. Nabi yang sampaikan kepada dia, puasa hamba-Ku adalah untuk aku, dan aku gantikan padanya dua kegembiraan. Satu ketika berbuka, satu lagi sampai di akhirat besok. Apa yang ke akhirat? Allah kata melalui Nabi SAW, sebab Nabi sampaikan kepada kita, Allah sediakan keuntungan orang berpuasa, yang ada satu pintu khusus dalam nak masuk syurga. Pintu tersebut hanya yang berlaku adalah orang-orang berpuasa. Pintu tersebut hanya pintu perayaan. Ini sabda Nabi SAW. Sebab tu kita ambil peluang ni dulu sebelum sampai kepada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban bukan amat nisfu, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar nisfu tadi yang Ustaz cakap tadi apa? Amat nisfu bukan. Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ambil. Siapa yang tak berpuasa dengan amalan sunat sebelum nisfu Sya'ban, maka dia tak berpuasa lagi sampai sebelum Ramadan. Kecuali bagi mereka yang ada di antaranya qada daripada puasa ni. Jadi ingatkan pada anak-anak perempuan, terutamanya yang cuti pada tahun lepas puasa Ramadan, supaya dia dapat gantikan sebelum Ramadan akan datang. Kalau tidak, nanti dia kena fidyah. Jadi ibu-ibu ayah hamba Allah, tentu amalan baik. Allah, orang yang berpuasa ni Allah berikan kerahmatan bagi dia. Rahmat ni maksudnya ialah kasih sayang, dan kita memang setiap hari memang kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang Allah. Sebab tu perkataan rahmat sentiasa ada dalam hidup kita. Kita beri salam pun kita minta rahmat kepada Allah kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang dah mati pun disebut rahmat. Allah yarham. Kan disebut Allah yarham. Allah rahmati, kasihkan kepada dia. Orang bersih pun yarham Allah. Sebab tu rahmat kita minta kepada Allah Ta'ala untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah bagi dia, bagi orang yang mohon kepada Allah Ta'ala kasih sayang Allah, Allah datangkan pada dia. Walaupun hakikat dia ada di antara mengikut akal, sesungguhnya bagi mereka tak perlu, tak patut, dan hukum pancung je. Tapi rahmat Allah. Ingat, bila masuk seorang dalam syurga Allah Ta'ala, bukan kerana amalan dia, kerana apa? Rahmat daripada Allah. Bukan kerana kita ni baca Quran Allah masuk dalam syurga, belum tentu kita puasa banyak-banyak Allah masuk dalam syurga baca. Tak, tetapi rahmat Allah. Sebab tu kita tengok kisah. Ini masuk kisah sirah lah sikit. Sebab tuan-tuan cukup saya tahu cerita sirah ni. Dia nak membangkitkan semangat kita. Ada hamba Allah yang hidup dia memang saya nak telefon. Hidup dia dalam keadaan memang benci sungguh dengan Nabi SAW dan benci sungguh dengan Islam. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan mungkin kenal. Siapa dia? Di kalangan sahabat juga. Nama dia ialah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan dia ada dua ibu ayah. Satu, Abu Sufyan bin Haris. Haris ni ialah pakcik Nabi. Haris adik-beradik dengan Abdullah, adik-beradik dengan Abu Lahab, adik-beradik dengan Abbas, adik-beradik dengan Hamzah. Abu Sufyan bin Haris. Ini di antara sahabat yang dia sebaya dengan Nabi SAW. Kecil sama, main-main sama. Tapi bila Nabi SAW berkahwin, dia masih berkawan juga. Masa berusia 40 tahun, Abu Sufyan bin Haris, masa tu terus dia tak mau dengan Nabi SAW sebab dia tak Islam. Tapi tengok bagaimana keadaan kehidupan dia. Bila Allah angkatkan dengan kemuliaan dia, dia di antara seorang sahabat yang meninggal, dia telah gali lubang yang lahat untuk diri dia. Sebab apa? Dia rasa diri dia dalam keadaan rasa berdosa, serah diri pada Allah, taubat. Nabi SAW tak pandang pada dia.
Nabi berada di Madinah, Abu Sufyan ada kat Mekah, nak datang ke Nabi SAW. Bila datang pada Nabi, masa tu Nabi bersama tentera lebih kurang dalam 7,000 orang. Masa Fatul Mekah dikatakan 10,000, betul 10,000. Daripada Madinah ni dekat 77,000 ni dia bergerak ke Mekah, lalu daripada perjalanan tu lah dia masuk lagi tentera Islam lebih kurang dalam 10,000. Kat situ Abu Sufyan datang. Dia tahu diri dia ni dalam keadaan memang dah salah dah. Tapi Allah berikan rahmat pada dia, kasih sayang pada dia. Dia datang ke Nabi SAW dengan keluarga dia. Dia datang ke Madinah seumpama meletakkan leher dia di tengah padang. Datang yang kena pancungnya. Tapi disebabkan kerana dia ni rahmat Allah Ta'ala, dia datang dekat betul dengan Nabi masa Nabi beritahu siap. Lebih kurang tentera Islam beribu tu dekat 7,000. Abu Sufyan duduk depan. Dia duduk depan betul-betul sama-sama tutup muka dia kecuali mata. Dia tutup. Nabi SAW tengok, Nabi dah kenal. Sebab apa? Daripada usia 1 tahun sampai 40 tahun dia berkawan. Dia berkawan, dia kenal tubuh susuk badan Nabi SAW tak kenal. Dan dia menghadap kepada Nabi SAW, cuma dia mengharapkan bahawa keampunan daripada Nabi. Dan mudah-mudahan dia menerimalah Islam ni. Dia minta supaya Nabi terima dia ni untuk beriman pada Allah dan Rasul. Tapi Nabi tengok dia ni, Nabi terus palingkan. Nabi tak pandang dia, Nabi pandang tempat lain. Abu Sufyan terasa, aku ni telah berdosa sangat. Memang dia bercita-cita nak bunuh Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Dia nak habiskan Islam. Dia pandang tu. Nabi terpandang matanya, Nabi nak nampak. Padahal kat situ dekat dengan Umar, dengan sahabat-sahabat lain. Dia sanggup masuk ke tengah-tengah. Ini kata rahmat Allah Ta'ala di pandang tempat lain. Abu Sufyan menyusup. Tengok ke arah mana Nabi pandang. Dia pandang ke sana. Nabi kerak-kerak pandang ke sana. Tiba-tiba dia ada kat sana. Nabi SAW terus tak pandang ke sana lagi. Hati dia dalam keadaan, ya Allah, rasa macam dah rasa rugilah diri dia ni, memang dah tak ada tempat untuk dia dapat pengampunan. Dia ikut rombongan tu sampai pembukaan kota Mekah. Dan Abu Sufyan masa tu mengadu dengan siapa dia? Al-Abbas. Abdullah ibn Abbas, kita tahu makam dia dekat mana? Kat Taif. Ni Abdullah bin Haris. Dia datang jumpa dengan pakcik dia Abbas. Dia kata, aku ingin mohon maaf dengan Rasulullah SAW. Dia ingin bertaubat. Namun demikian, Ibn Abbas nak cakap macam mana? Sebab kemaafan itu melalui Nabi SAW. Salah dia Nabi SAW. Sebab dia nak bunuh, dia aniaya orang Islam. Maha suci Allah. Sampailah ditawan di kota Mekah. Orang-orang Yahudi, orang musyrikin yang ada kat Mekah keluar. Dia keluar, orang musyrikin keluar tu, dia berkumpul sama-sama sekali, buat kumpulan. Susunan daripada serangan tersebut, dia susun kanak-kanak, orang tua dan perempuan, tentera berada di belakang. Orang Islam susah nak serang. Tapi peperangan tersebut berlaku juga perang Hunain. Dan Abu Sufyan di masa tu, walaupun Nabi SAW tak menerima dia terus bernekat bahawasanya dia mengharap daripada Allah Ta'ala keampunan. Dan dia di antara panglima yang duduk di depan tebus untuk kesalahan dia. Nabi SAW tengok, bersungguh-sungguh hamba Allah. Lalu Nabi tanya, siapakah tu? Ibnu Abbas mengatakan, dia kata, ya Rasulullah, itulah Abu Sufyan. Nabi terus senyum. Nabi senyum. Dan Ibnu Abbas terus pergi jumpa dengan Abdullah. Dia kata, ya Abdullah, sesungguhnya Nabi tersenyum mulia. Dengar saja tu, Abu Sufyan terus bawa kuda dia pergi jumpa Nabi SAW. Padahal dia nak jumpa Nabi, dia rasa takut, rasa malu semua ada. Akhirnya dia pergi, dia turun pada kuda dia datang jumpa Nabi SAW. Nabi berada di kuda, dia terus pegang. Apa jasad yang dia boleh pegang? Nabi berada kuda, kakilah. Dia pegang, dia cium kaki Nabi SAW dan minta pengampunan kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun turun dan dia pun syahadah. Abu Sufyan bin Haris.
Tapi saya tak cerita yang tu. Saya nak cerita satu lagi, Abu Sufyan. Abu Sufyan Al-Harb. Dia ni siapa? Suami kepada Hindun bin Utbah. Kenal Hindun? Siapa dia Hindun? Hindun lah yang pergi belah dada Sayyidina Hamzah, dirobekkan dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Benci sangat dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bunuh ke atas bapa Hindun. Dia marah. Sebab tu dia kata, kalau Wahsy engkau dapat bunuh ke atas Hamzah, engkau merdeka. Wahsy tu siapa? Ialah hamba kepada Hindun. Lalu dia pun nekat nak bebaskan diri, cara dia bunuh Hamzah. Dia cuma ada lembing je ni, Wahsy. Hindun pun pesan pada Wahsy macam tu, Wahsy ambil peluang. Dalam peperangan Uhud tu lah, rupanya Wahsy di antara orang yang pembaling lembing yang tepat. Dan dia daripada jauh tu yang dibaling, kena betul-betul kepada dada Hamzah, Sayyidina Hamzah. Dan akhirnya Sayyidina Hamzah jatuh, gugur syahid dalam peperangan Uhud, yang jasadnya Nabi nak bawa ke Baqi', bukit ikut sekali. Bukit Uhud tak benarkan, sehinggalah jasad Sayyidina Hamzah disemandikan sampai sekarang ada di Jabal Uhud. Sebab darah tumpah syuhada tu berada di kaki gunung Uhud. Itu sampai sekarang. Yang bunuh siapa? Wahsy. Dalam peristiwa Fathul Mekah, Wahsy tak duduk kat Mekah masa tu. Dia dah lari-lari cabut dah. Dia pergi mana? Dia pergi Taif. Taif tu lebih kurang dalam 3 jam naik bas. Dia lari ke sana. Tapi rahmat Allah Ta'ala terbuka hati dia, kata, aku ni dah rasa berdosa sangat. Aku tak boleh tipu dan aku nak merdeka terpaksa bunuh Sayyidina Hamzah. Tapi aku tahu Islam tu adalah benar dan aku datang letakkan nyawa dia pun sama ke ujung tanduk. Dalam ramai-ramai tentera Islam yang ada kat kota Mekah, Wahsy datang tutup muka dia, tinggal mata aja. Lalu datang kepada Nabi SAW. Nabi tengok aja, Nabi dah tahu antara Wahsy. Dia kata, ya, aku datang ya Rasulullah, aku nak minta ampun dan aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Aku beriman pada Allah Ta'ala. Itu yang Nabi kata, wahai Wahsy, cukuplah. Untuk kali ini aku melihat engkau, lepas ni aku tak nak pandang lagi muka engkau. Kenapa ya Rasulullah? Rasa diri ini berdosa sangat. Bukan kerana itu Allah ampunkan dosa engkau yang lepas. Walaupun dosa-dosa itu dosa besar. Tapi disebabkan aku lihat engkau, aku terus teringat kepada pakcik aku, Sayyidina Hamzah, yang telah libaskan dengan busur panah sehingga luka kepala siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati kafir. Sayyidina Hamzah masa tu balik daripada memburu. Nabi SAW dihina, dicaci. Sayyidina Hamzah tu adalah pakcik Nabi. Dan dia memang ditakuti di antara orang-orang di Mekah. Dia ambil busur panah dan dilibaskan kepada Abu Jahal. Kenapa kau buat macam ni, wahai Abu Hamzah? Sesungguhnya kau hina anak buah aku. Aku ini menjadi pengikut kepada Muhammad SAW. Terkejutlah Abu Jahal. Ini Sayyidina Hamzah di kaki gunung Uhud. Wahsy datang dan dia merdeka, dan terus dia berjanji dengan lembing yang bunuh ke atas Sayyidina Hamzah inilah yang akan bela untuk diri dia terhadap Islam. Dialah di antara orang yang telah membalingkan lembing yang terkena pada jantung Hamzah, dan lembing itu juga yang kena kepada Musallamatul Kazzab zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, bila ada wujudnya Nabi palsu nama dia Musallamah. Yang bunuh siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang bunuh ialah Wahsy. Jadi ibu-ibu ayah nama Allah Ta'ala, Abu Sufyan Al-Harb ni, isteri dia Hindun, memang dua ni sepakat. Memang secocok sungguh dia ni dengan kebencian dia dengan Nabi SAW dan Islam. Sehinggalah sampai berlaku peristiwa peperangan dan tewasnya tentera musyrikin, sampaikan anak kepada Abu Sufyan ni telah tertawan, anak perempuan dia. Nama dia ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah tu anak Abu Sufyan bersama dengan Hindun. Dan dia tertawan. Bila tertawan, dia lihat keadaan Islam ni sungguh cantik dengan pegangan agamanya. Akhirnya Ummu Habibah ni masuk Islam.
Anak Abu Sufyan masuk Islam. Dan bila mana dia masuk Islam, Nabi SAW mengambil anak ketua di antara musyrikin ini untuk jadikan isteri. Ummu Habibah tu adalah isteri Nabi. Bapa dan mak dia adalah Abu Sufyan bin Harb dan Hindun. Tak secara langsung Abu Sufyan dengan Nabi SAW jadi apa? Bapa mertua. Masa berkahwin, Abu Sufyan pernah datang rumah Ummu Habibah. Sehingga Abu Sufyan datang nak duduk tempat Nabi SAW duduk. Bila dia nak sampai nak duduk, Ummu Habibah terus tarik dia punya cadar dia punya kalau kita kapit lah, dia punya tempat ni tarik. Ummu Habibah ditanya oleh ayah dia, "Wahai Ummu Habibah, kenapa kau dan kerana hina aku? Yang aku ini adalah bapa engkau." Tapi disebabkan kerana dia ni dibimbing oleh Nabi SAW dan cinta dia kepada Nabi SAW, dikatakan, "Wahai ayah, sesungguhnya ayah dalam keadaan najis. Tempat yang ayah nak duduk inilah tempat sujudnya suamiku untuk menghadap Allah SWT." Dia tak bagi kemuliaan. Sebab tu Ummu Habibah di antara yang meriwayatkan hadis yang bagi tahu, selepas aku tahu, aku tak tinggalkan seumur hidup sampailah dia mati dengan solat qabliyah dan ba'diyah sebelum dan selepas zuhur 4-4. Kita sembahyang dua-dua, zuhur 4, 2 sebelum, selepas 2 kan. Tapi Ummu Habibah tak. Sebab Nabi bagi tahu, dikatakan bahawa Allah berikan padanya orang yang bersolat di antara 4 dan 4, depan dan belakang, balasan dari syurga. Maka Ummu Habibah, aku tak tinggalkan terus sampailah aku mati. Sebab tu kadang kita perasan tak? Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah ada satu WhatsApp bila tengok ada orang kutip derma daripada Pakistan ni, Pakistan ke Bangladesh tu kan. Dia tanya, orang tanya, "Ini Islam ke?" "Saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." "Sembahyang tak?" "Saya sembahyang." Kata. "Sembahyang subuh berapa rakaat?" "Sembahyang subuh 4 rakaat." Kita tergelar. Apa sembahyang subuh 4 rakaat? Sebenarnya bagi dia kewajipan untuk solat subuh 4 rakaat. Betul, sebab 2 diberikan dengan qabliyah dan fardu dia 2, itu yang 4. Lepas tu dia tengok, kita tanya, bila dia orang tanyakan sembahyang zuhur berapa rakaat? 12 rakaat. Lagi terkekek-kekek kita ketawa. Apa sembahyang zuhur 4 rakaat? Sebenarnya dia buat 4 sebelum, 4 zuhur wajib, 4 selepas. Kita kekek-kekek sebab apa? Sebab kita tak buat dan kita tak tahu. Nampak tak? Dapat dia punya WhatsApp tu kan? Sebenarnya dia betul. Sebab dia campurkan dengan sunat. Dan sunat itu dijadikan seperti mana? Fardu. Kita yang fardu-fardu, yang sunat tak buat. Itu beza dia. Sebab tu mazhab Hanafi, sembahyang fardu ni hukumnya ialah fardu ain. Wajib atas mazhab Abu Hanifah, dia sembahyang berjemaah. Datang rumah Allah Ta'ala. Sebab tu sanggup hari Jumaat, dia tak dibagi gaji pun tak apa, berjalan kaki sehingga 2 kilometer untuk solat Jumaat. Orang kita dia bagi rehat untuk solat Jumaat, tak solat, terbalik. Dia macam tu dia. Sembahyang fardu kat atas dia fardu ain. Datang ke rumah Allah fardu ain. Kita tak, mazhab Syafi'i, solat fardu di satu-satu taman masjid hukumnya ialah wajib. Fardu kifayah. Tok Imam Bilal buat, yang lain tak payah. Lepas dia punya syarat dia. Bagi kita kalau tahu, tak. Kita kena datang. Sebab apa tu? Di antara fadilat lagi Allah bagi banyak. Jadi cerita balik, patah balik Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni, Harb ni, dia masuk Islam bila? Masuk Islam masa Fathul Mekah. Dia tak masuk Islam lagi. Nabi senaraikan ada beberapa orang, ada 10 orang. Kalau kamu jumpa di Mekah, maka halal darah dia. Termasuklah Wahsy, Ikrimah. Ikrimah siapa? Anak Abu Jahal. Hindun siapa? Mak mentua Nabi. Siapa lagi? Abu Sufyan. Abu Sufyan pun mak mentua Nabi. Kau nampak? Boleh bunuh. Tapi masa dalam Fathul Mekah tu, Abu Sufyan masa tu
Dia datanglah, dipujuk oleh Ibnu Abbas. Kamu masuk Islam. Kalau seandainya kamu tak masuk Islam, maka sungguhnya kamu di antara orang yang rugi. Tiba-tiba datanglah Abu Sufyan. Hindun kan dia masuklah agama yang kata dia oleh Nabi SAW dengan agama yang Allah Ta'ala redha. Datang seorang perempuan kata apa? Dia kata, ya Muhammad, bagaimana kami ingin beriman kepada agama engkau dan beriman kepada Allah, sedangkan Islam itu telah banyak membunuh di kalangan saudara-saudara kami, bapa kami dibunuh, suami-suami kami dibunuh, anak-anak lelaki kami dibunuh. Nabi SAW kata, enti Hindun, kamu Hindun. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia mengucap, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalaulah sahabat tahu Hindun tu dah lama bunuh, tapi dia terus beriman. Nabi terima tak? Nabi terima. Tapi Abu Sufyan masih tak nak. Dia tutup. Kata Ibn Abbas, kalau seandainya lah engkau akan jadi rugi. Tapi dia sebabkan keberanian juga. Dia panglima. Abu Sufyan tu panglima. Akhirnya dia pergi. Dia pergi masa tu, dia datang kepada Nabi SAW. Beberapa orang. Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar ada tengok Abu Sufyan datang. Ini cerita macam Sayyidina Umar datang nak masuk Islam. Sayyidina Umar nak masuk Islam. Yang ada kat luar kemah siapa ni? Hamzah. Ya Rasulullah, biar aku yang berhadapan dia. Tak apa, biarkan Sayyidina Umar masuk. Ya Rasulullah, kenalkan Sayyidina Umar. Dia akan bunuh engkau. Tak apa, biarkan dia masuk. Dia datang keadaan baik, kita sambut dengan keadaan baik. Rupanya Sayyidina Umar masuk masa tu untuk apa? Untuk beriman kepada Nabi SAW selepas dia dengan peristiwa dengan adik dia itu kan. Baca surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'an tashqa illa tazkiratan liman yasha, sampai ayat 5. Jadi Abu Sufyan datang, Sayyidina Umar dah pandang dia. Sayyidina Umar memang menyirap, kata orang Melaka, menyirap betul lah nak bunuh. Lepas tu dia kata, ya Rasul, ya Muhammad, dia kata. Sayyidina Umar terbisik, ya Rasulullah, izinkan aku ya Rasulullah pisahkan antara kepala dan jasad dia. Sayyidina Umar masa tu memang nak bunuh dia. Memang dah marah betul. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, biarkan dia datang keadaan baik, kita layani keadaan baik. Ya Rasulullah, kenalkan siapa dia ni. Nabi memang kenal sangat lah. Anak dia tu jadi isteri Nabi. Dia nak bunuh dah. Cakap, ya Rasulullah, kau kata iya je memang putus. Lalu Nabi SAW kata, ya Abu Sufyan, adakah kau masih lagi dalam keadaan sama mengikut daripada jejak langkah nenek moyang kamu beriman, percaya kepada berhala-berhala? Tidakkah kamu terlintas untuk kamu ini berubah, beriman kepada Allah dan Rasulnya? Waktu itulah, itu yang Ibn Abbas kata, wahai Abu Sufyan, kalau seandainya engkau tidak mau beriman, maka habislah, kau akan putuslah. Akhirnya Abu Sufyan pun sebutkan, sesungguhnya Muhammad, aku beriman kepada engkau dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat ketika itu bergembira. Tapi ulama-ulama kata, bukankah dia beriman kerana bukan Islam, tapi kerana keancaman ke atas dia untuk dibunuh? Rupanya tidak. Selepas dia beriman, dia terus berubah. Hati dia dalam keadaan mula-mula rasa berat kan nak terima, tapi dah dapat. Terus sayang. Ada tak berlaku kat kita? Ada. Dulu dia tak kenal dengan masjid. Pergi masjid hari Jumaat aja. Ada rasa nak pergi, dia pergi, tak pergi. Tapi bila dia dah rasa dah pergi masa tu, Allah tahu, pautkan hati dia, dia letak kat masjid. Terus nak dekat dia. Malahan dia keluar daripada taman Bukit Rambai pun keluar, pergi rumah anak dia, dia tetap cari masjid. Ada tak? Ada ibu-ibu ayah. Memang Allah datang pautkan hati dia untuk rumah Allah Ta'ala. Memang ada. Dan akhirnya, dia berubah dan dia cakap dengan Hindun. Hindun masuk Islam dah. Dan jadi pak mentua dengan mak mentua Nabi kan. Dia masuk Islam. Akhirnya tahu tak? Kata Hindun, wahai suamiku Abu Sufyan, bila lagi kita nak tembus diri kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul, kita ni terlalu banyak dosa. Maka berubahlah. Dia berubah. Dia masuk dalam peperangan. Abu Sufyan masuk dalam peperangan. Dan tahu tak apa berlaku pada Abu Sufyan?
Dia berperang untuk Islam, tiba-tiba satu daripada dia kata lembing ataupun anak panah terus tercocok kepada biji mata dia. Tercocok ni sehingga kan buta. Lalu dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kau lihat dalam keadaan aku ya Rasulullah, mata aku buta. Demi untuk Islam, demi peperangan ni aku buta. Nabi SAW cakap pada Pak Mentua dia, kata apa? Ya Abu Sufyan, bersabarlah. Dia kata, bersabarlah. Dan semua apa yang berlaku ke atas kita dengan dugaan Allah Ta'ala, mungkin itu adalah kafarah. Jangan percaya tak? Kafarah, dosa kita. Mungkin pengampunan daripada perilaku kita yang kita bertentangan dengan Islam. Kan banyak kita punya dosa. Sembahyang hujung waktu, sembahyang waktu dah habis. Ada tak sembahyang waktu dah habis? Ada. Apa maksud dia? Emang tak sembahyang tu. Waktu dah habis pun sembahyang, mana tak sembahyang? Akhirnya kata, ya Rasulullah. Rasulullah kata, sabarlah. Sesungguhnya Abu Sufyan, kalaulah engkau inginkan kepada aku, minta kepada Allah Ta'ala untuk berikan kepulihan sedia kala dengan mata engkau, aku boleh mohon pada Allah. Dan tak mustahil Allah akan beri pulih mata engkau. Sebab Allah berikan pada Nabi dengan mukjizat. Kalau kau minta doa itu, aku akan sampaikan. Dan engkau akan pulih. Ataupun, wahai Abu Sufyan, kau bersabar dengan ujian ini dan Allah akan balas engkau dengan syurga, kata Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku rela ya Rasulullah, dengan mata aku sebegini, aku mohon satu je ya Rasulullah, aku nak syurga Allah Ta'ala. Akhirnya Abu Sufyan dalam keadaan dia buta, sampailah dia mati dengan mata dia tinggal satu. Itu pengorbanan siapa? Abu Sufyan. Kita punya pengorbanan untuk Islam apa? Sayang saudara kita pun kita tak nak doakan. Doalah. Sekarang apa dah jadi, ibu-ibu, ayah-ayah, semua dah tak ingat dah cerita bagaimana sekarang masuk dah hari dekat 4 bulan dah. Tentera-tentera musyrikin Yahudi ni, yang Zionis ni telah hancurkan Gaza. Setiap hari jangan lupa doakan dia. Kita tak tahu apa perancangan dia. Sekarang bumi Gaza habis dah, hancur. Rakyat Palestin yang dekat Gaza hancur, kanak-kanak mati. Orang tu mati, perempuan habis mati. Memang dia nak ranapkan. Tapi dia nak bunuh tentera Hamas tak ada. Tak dapat mana. Tiba masuk Quran muncul dia keluar tentera Hamas. Tahu tak apa perancangan dia? Sekarang dia nak dapatkan, seboleh-boleh nak dapatkan. Dia berjaya bila dapatkan Baitul Maqdis. Tak tahu tak apa sekarang dia declare. Dia declare, dia tunggu saja dapat Baitul Maqdis. Sekarang dia dah buat perancangan. Dia nak ambil apa? Bumi Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ambil tak kisah tentang cerita-cerita yang saudara kita kat sana? Berita kita disekat. Sekarang perancangan dia, apa yang dia nak di Madinah ni, dia kata itu tanah tumpah darah dia. Dia cakap tumpah tanah darah. Sedangkan itu adalah tempat Nabi SAW bersemadi. Dia nak ambil? Ya, dia nak ambil. Dia kata tumpah darah daripada nenek moyang dia. Kenapa? Sebab disitulah sebelum Nabi SAW perkembangan Islam di sana, terdapat orang Yahudi. Siapa dia? Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. 3 di antara orang Yahudi dulu dia menginap di mana? Di sana. Tapi bukan dia je. Ada di antara bani-bani yang lain. Tetapi selepas kedatangan Nabi SAW terus menjadi di antara tanah haram. Sampai sekarang. Tanah haram dengan 2 tanah haram disebut haramain. 2 tanah haram. Sekarang dia declare. Dia nak ambil pula. Bumi mana? Bumi Madinah. Kita nak berdiam diri? Tak nak ke kita angkat tangan untuk doakan saudara-saudara kita kat sana? Allah datangkan keberkatan bumi Syam. Dr. Rafa bagi tahu sendiri, kata Allah anugerah kat sana perempuan-perempuan mengandung ni, Allah anugerahkan lahir anak kembar. Banyak lahir kembar. Kita tak tahu anak-anak itulah yang akan datang. Mungkin suatu ketika akan membela menjadi mujahid untuk membebaskan bumi Masjidil Aqsa. Betul kan?
Masjid Al-Aqsa akan bebas? Ya, akan bebas. Tapi kita tak tahu. Tapi sekarang tindas. Bagi kita ni kita doa. Tapi inilah keadaan dia. Yang kita mengharapkan Erdogan pun daripada Turki menyokong pada tentera Hamas. Apa berlaku sekarang? Erdogan lah di antara yang bersekongkol dengan Israel yang memberikan minyak sekarang kepada tentera Israel. Yang tinggal siapa? Putin. Siapa dia Putin? Rusia yang bantu kepada Hamas. Eropah semua telah mencerca, menghina ke atas Palestin. Pemerintah sana banyak dah menghina, mencerca. Tetapi rakyat dia, ramai di antara bangkit untuk membebaskan ke atas bumi Palestin, itu rakyatnya yang teraniaya. Itulah berlaku sekarang. Ibu ayah yang minta Allah Ta'ala, cukuplah setakat ni. Dengan syok-syok je saya terus berhenti. Sebab saya lepas ni ibu ayah 8.30 saya dah ada program kat kampung Kem Anak Soleh. Jadi slot saya ni dalam pukul 8.30. Jadi saya terpaksa lah berhenti setakat ni je. Kalau nak cerita lagi untuk membangkitkan diri kita ni, memang seronok. Sebab cerita ni adalah cerita keimanan. Saudara-saudara kita tu, sebab kita orang beriman, ya? Kita ingat saudara kita kat sana, kita doakan sebab kita beriman. Sebab Nabi yang bagi tahu, bukannya saya bagi tahu, Nabi bagi tahu. La yu'minu ahadukum, kamu ni bukan orang-orang beriman, kata Nabi. Hatta yuhibba li akhihi, kalau seandainya sehingga kamu ini tidak menyayangi saudara-saudara kamu kat sana. Samalah kita semua ni ada perasaan sayang. Itulah tanda orang beriman. Kata Nabi. Siapa lagi yang kita nak percaya kecuali Nabi SAW dengan ucapan dia semua daripada wahyu yuha, wahyu daripada Allah SWT. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, cukuplah setakat ni. Ambillah pengajaran daripada kisah-kisah yang saya bawa ni. Keimanan, rahmat semua di sisi Allah SWT. Cuma kita ini mohon dan mohon, terus mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan jadi di kalangan orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Maaf saya pinta, anda ada keterlanjuran kata-kata daripada saya yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya, hajat daripada Allah Ta'ala. Semoga Allah SWT berikan kesihatan, kewafiatan, ikutkan keimanan, istiqamah untuk beramal, dan mudah-mudahan Allah SWT satukan kita, pertemukan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.